pegawai British ini, dia pernah terjadi satu peristiwa di mana pegawai British dia datang ke sebuah kuil ini dan dia masuk ke dalam kuil dengan Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi, Let Histrozi Teach You History. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang kedua tingkatan 4, kebangkitan nasionalisme. Dan fokus untuk video kali ini, kita berada pada subtopik 2.4, nasionalisme di Asia Tenggara. Dan fokus untuk video hari ini, kita nak tengok tentang satu lagi negara yang ada peristiwa nasionalisme, yang mana rakyatnya bangkit dan menentang penindasan. Alright? Negara tersebut adalah negara Burma, ataupun pada hari ini kita kenali negara ini sebagai Myanmar. Nama dulu dia kita panggil Burma, hari ini kita panggil Myanmar. Okey? Jadi bagaimanakah peristiwa nasionalisme yang berlaku di Burma ini? Alright. Jadi kita pergi kepada yang asas, alright? Konsep asas nasionalisme, kita dah pernah belajar bahawa nasionalisme hanya akan muncul dalam kalangan masyarakat yang mengalami penindasan, yang mengalami penjajahan, sehingga hak mereka tidak dinafikan di negara mereka sendiri, sehingga mereka bangkit dan ingin menentang penindasan tersebut. Dan penindas bagi negara Burma adalah sama macam penindas tanah Melayu, tak lain tak bukan adalah British. Jadi British juga adalah negara yang menjajah Burma. Alright, jadi bila British menindas rakyat Burma, di sinilah rakyat Burma mula bangkit dan menentang British. Dan gerakan nasionalisme dipelopori oleh 3 jenis golongan, iaitu golongan Sami, golongan agama, dan golongan siswazah universiti, graduan universiti, dan juga golongan-golongan petani. Mereka-mereka inilah yang menentang penjajahan British, alright, di negara mereka. Kita akan tengok satu-satu perjuangan daripada setiap golongan ini. Kita pergi pada perjuangan Sami Buddha, alright. Golongan-golongan agama ini, mereka sangat tak suka dengan penentangan atau penindasan dan juga penjajahan British, sehingga kan mereka telah menubuhkan satu persatuan, namanya Persatuan Belia Buddha. Alright. Tujuan dia adalah untuk memastikan negara Burma ini mengekalkan tradisi agama Buddha dan meningkatkan pendidikan dalam kalangan masyarakat Buddha. Sebab bila British masuk, British melakukan macam-macam perubahan di dalam negara Burma ini. Jadi kat sinilah Sami Buddha ni nak kekalkan tradisi agama Buddha dan nak meningkatkan pendidikan orang-orang masyarakat Buddha. Alright? Dan macam mana dia nak meningkatkan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat, dalam kalangan masyarakat, adalah mereka menggunakan isu kasut. Alright. Macam mana isu kasut boleh membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat? Okey, ada satu peristiwa yang berlaku berkaitan dengan isu kasut ini di Burma, di mana pegawai British ini, dia pernah terjadi satu peristiwa di mana pegawai British dia datang ke sebuah kuil ini dan dia masuk ke dalam kuil dengan memakai kasut. Dengan memakai kasut. Jadi ini telah membangkitkan kemarahan golongan-golongan Sami Buddha. Sebab apa? Sebab kawasan kuil ataupun kawasan kuil Sami Buddha ini, kawasan tempat-tempat agama, dia tempat yang suci. Dan setiap agama kita meletakkan kawasan macam kuil, masjid, itu semua adalah tempat yang suci. Jadi kalau kita pakai kasut, nampak kita tidak menghormati tempat beribadat tersebut. Jadi itu yang menyebabkan Sami Buddha ini sangat marah dengan kelakuan British. Jadi isu inilah yang disebarkan kepada rakyat supaya rakyat ini rasa marah dengan British. Kenapa masuk kuil pakai kasut dan sebagainya. Dan ini yang membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat Buddha. Dan bila perkembangan nasionalisme ini mula berkembang, Persatuan Buddha ini makin kukuh. Alright. Persatuan Belia Buddha ini telah ditukar nama kepada Majlis Am Kesatuan Burma oleh seorang pemimpin yang menggunakan cara yang lebih radikal. Yang apa maksud radikal? Menggunakan cara kekerasan. Alright, yang bernama U Ba Pe. Jadi U Ba Pe inilah yang telah menukar Persatuan Belia Buddha kepada nama Majlis Am Kesatuan Buddha untuk menentang British. Alright, dan itu adalah orang kata antara
perjuangan golongan Sami Buddha. Dan perjuangan Sami Buddha ini diteruskan dengan penubuhan satu lagi majlis, nama dia Majlis Amsakha Samakyi, yang bertujuan untuk melakukan pemberontakan yang lebih besar lagi kepada British. Alright, dan tokoh yang menubuhkan Majlis Am ini adalah Sayasan. Jadi Sayasan inilah telah mengumpulkan rakyat-rakyat untuk melakukan pemberontakan Sayasan. Dan kalau pemberontakan Sayasan ini dianggotai atau mendapat sokongan daripada golongan petani dan golongan Sami. Jadi golongan Sami Buddha dengan petani ini bersatu padu untuk menentang British. Dan kenapa mereka menentang British? Sebab British melakukan macam-macam perubahan, terutamanya British telah memperkenalkan pelbagai cukai yang membebankan rakyat, sehingga kan mereka tak mampu nak bayar cukai, jadi mereka buat pemberontakan dan menentang British. Nampak tak dekat situ? Jadi itulah perjuangan golongan-golongan Sami Buddha. Kita pergi kepada golongan Sami Buddha dan juga petani. Alright. Pemberontakan atau penentangan nasionalisme juga berlaku dalam kalangan siswa Azhar University. Daripada golongan-golongan pelajar, golongan-golongan berpendidikan. Alright, contohnya pada tahun 1920 wujudnya revolusi pelajar. Revolusi pelajar ni adalah satu pemberontakan daripada golongan pelajar, yang mana golongan pelajar ini dia menuntut British untuk menubuhkan universiti kepada mereka, sebab dekat Burma pada waktu itu tak ada universiti. Kebanyakannya kena pergi belajar ke luar negara dan sebagainya. Jadi dia memaksa orang-orang pelajar atau siswa universiti ni, dia menuntut supaya British dia menubuhkan satu universiti dekat Burma untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Burma. Nampak tak dekat situ? Okey? Dan akhirnya perkembangan nasionalisme di Burma ini berakhir ataupun berkemuncak dengan masyarakat Burma mula menuntut kemerdekaan. Mereka mula menuntut merdeka daripada British. Dan kemerdekaan ini dibuat melalui dua perkara. Yang pertama adalah dengan penubuhan satu parti nama dia Doma Asiawan. Jadi Doma Asiawan ni satu parti yang dipelopori oleh golongan siswa Azhar University. Golongan siswa Azhar University ni kita panggil sebagai golongan Takin, THAKIN. Jadi golongan Takin inilah yang telah mewujudkan parti Doma Asiawan ini untuk menentang British dan menuntut kemerdekaan. Dan antara tokoh-tokoh yang ada dalam parti Doma Asiawan ini adalah Aung San dan juga UNO. Alright? Dan macam mana cara mereka nak menuntut kemerdekaan? Dengan mereka menubuhkan perlembagaan, undang-undang tertinggi kepada negara Burma. Dan pada waktu itu, kenapa mereka nubuhkan perlembagaan? Sebab pada waktu pemerintahan British, Burma dengan India ini duduk sebelah-sebelah. Jadi British menjajah kedua-duanya. Jadi Burma dengan India ni duduk di bawah satu pentadbiran. Tapi masyarakat Burma ini mereka tak nak duduk dan merdeka di bawah India. Jadi mereka nak merdeka secara berasingan. Jadi sinilah mereka menuntut kemerdekaan dengan menubuhkan perlembagaan supaya berlaku je pemisahan antara negara India dan Burma. Dan akhirnya mereka berjaya. Mereka berjaya untuk menuntut kemerdekaan daripada British dan memisahkan Burma daripada India. Dan pada waktu itulah pemimpin Burma, orang-orang Burma iaitu Dr. Bamau telah dilantik menjadi Perdana Menteri mereka yang pertama di negara Burma. Nampak tak dekat situ? Jadi ini adalah perjuangan golongan siswa Azhar University. Satu lagi, maksud golongan Takin ni juga adalah, kalau kamu tengok, dia adalah bermaksud orang Burma bertuankan orang Burma. Mereka tak nak orang Burma bertuankan British. Mereka nak orang Burma bertuankan orang Burma ni adalah mereka nak merdeka, mereka nak berkerajaan sendiri dengan dipimpin oleh orang Burma. Mereka tak nak dipimpin oleh orang lain. Mereka nak daripada kalangan masyarakat Burma sendiri. Nampak kat sini. Dan ini adalah peristiwa nasionalisme yang berlaku di Burma. Alright? Jadi, itu saja. Ingat ada tiga golongan, tapi dua yang signifikan yang menentang British, golongan Sami Buddha dan golongan siswa Azhar University. Jadi, itu saja. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh turunkan di ruangan komen. Jangan lupa subscribe dan ajak lagi kawan-kawan korang untuk join lagi channel saya, Histrozi, dan follow social media saya yang lain, iaitu TikTok dan juga Instagram. Kalau ada apa-apa topik yang kamu nak saya kupaskan, kamu boleh turunkan juga di ruangan komen. Itu saja. Let Histrozi teach you history. Bye!